Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu lagi kisah seram. Dan untuk video kali ini, ialah kisah seorang kanak-kanak bernama Adik Haikal. Adik Haikal ni berusia 5 tahun. Dan Adik Haikal ni ada rakan imajinasinya. Akhirnya, Adik Haikal boleh lihat alam gaib. Atau lebih mudah, kita kata terbuka hijab. Nak tahu apa yang terjadi kepada Adik Haikal? Tapi sebelum tu, kepada yang masih belum subscribe tu, cepat-cepatlah tekan butang subscribe. Dan jangan lupa tekan butang like sebagai tanda sokongan. Kepada yang dah subscribe tu, saya ucapkan jutaan terima kasih. Okeylah, apa kata korang tonton video ni hingga habis. Jom. Kisah ni bermula pada tahun 1980-an. Kejadian ini berlaku kepada adik aku. Nama dia Haikal. Masa tu aku berusia 9 tahun dan Haikal berumur 5 tahun. Aku anak sulung dan Haikal anak kedua. Adik bongsu aku baru berusia setahun. Pada hujung tahun 1985, ayah aku dapat kerja baru di Pekan Kecil di Selangor. Kami telah berpindah ke sebuah rumah sewa yang berada tak jauh dari tempat kerja baru ayah aku. Jenis rumah kampung, depan papan dan dapurnya separuh batu. Difahamkan, rumah tu kosong hampir setahun sebab pemiliknya dah ikut suaminya berpindah ke bandar yang jaraknya kira-kira 30 km dari kampung tersebut. Aku dan Haikal sangat teruja dapat pindah ke tempat baru. Tak sabar nak dapat kawan-kawan di sekolah baru. Haikal baru 5 tahun dan ayah bercadang tahun depannya barulah masukkan Haikal ke tadika. Pada minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Hinggalah pada satu hari tu, aku tengok perangai Haikal berubah. Kalau sebelum ni, Haikal sangat rapat dengan aku. Tapi pada minggu kedua tu, aku tengok Haikal banyak bermain sorang-sorang, bercakap sorang-sorang. Pada satu pagi tu, aku terdengar Haikal bercakap dengan seseorang di dapur. Aku pun ke dapur. Dan aku nampak Haikal sedang bermain dan ketawa sorang-sorang. Seolah-olah ada orang di depan dia. Aku segera dapatkan Haikal. Angah tengah cakap dengan siapa tu? Tanya aku. Dengan kawan Angah lah. Jawab Haikal ringkas. Mana? Tanya aku pelik. Tak ada siapa pun kat sini? Tanya aku lagi. Tiba-tiba Haikal lambai-lambaikan tangannya ke arah pintu dapur yang terbuka luas. Malam ni kita main lagi ya? Kata Haikal sambil terus melambai-lambaikan tangannya ke arah pintu. Aku dah mula takut. Siapa kawan Angah tu? Along tak nampak pun? Tanya aku lagi sambil terpinga-pinga. Haikal tak menjawab. Tapi mukanya nampak ceria, seolah-olah dapat kawan baru. Aku pun terus beredar sambil fikiran aku kusut fikirkan adik aku tu. Seperti kebiasaan, setiap petang aku dan Haikal akan bermain di depan rumah. Sebelum maghrib, kami akan masuk ke dalam rumah sebab selepas solat maghrib, ayah akan ajar kami mengaji. Masa tu lebih kurang pukul 7 gitu, aku tengok Haikal leka berborak sorang-sorang. Sebelum masuk ke dalam rumah, Haikal cakap, malam ni datang lagi tau. Aku mulai takut. Bulu roma aku tiba-tiba meremang sebab aku rasa seolah-olah aku sedang diperhatikan. Susah aku nak gambarkan perasaan aku pada masa tu. Malam tu seperti biasa aku masuk tidur awal. Maklumlah esok Jumaat. Awal pagi kena bangun untuk pergi ke sekolah. Aku dan Haikal tidur di bilik nombor 2 yang terletak bersebelahan dengan dapur. Adik bongsu aku baru setahun dan masih tidur dengan ibu dan ayah aku. Sedang aku lena tidur, tiba-tiba aku dengar Haikal bercakap sorang-sorang. Masa tu lebih kurang pukul 1 atau 2 pagi. Dalam keadaan mamai, aku buka mata. Aku tengok Haikal sedang bersila di lantai sambil bermain dengan kereta mainannya. Dan Haikal ada satu patung beruang yang dia selalu peluk masa tidur. Beruang tu duduk menghadap Haikal. Mungkin Haikal sedang bermain dengan patung beruang kesayangan dia. Bisik hati kecil aku. Sedang aku merenung patung beruang tu, tiba-tiba kepala patung beruang tu menoleh ke arah aku. Seolah-olah sedar aku sedang perhatikannya. Aku terus tutup muka dengan bantal. Aku menggigil ketakutan. Aku mula sedar yang Haikal ni bukan bermain seorang-seorang,
tapi ada makhluk lain yang bersama dengan dia. Dan tiba-tiba juga terdengar bunyi salakan anjing yang tak jauh dari rumahku. Salakan anjing tu bersahut-sahutan, seolah-olah nampak sesuatu yang menakutkan. Aku semakin takut. Aku tutup semula muka aku dengan bantal dan terus tertidur. Keesokan pagi sebelum aku pergi ke sekolah, aku beritahu ayah dan ibu. Ayah dan ibu tak terperanjat pun. Mungkin mereka dah tahu lebih awal perubahan yang berlaku kepada Haikal. 2 hari selepas tu, ayah balik ke rumah dengan 2 orang pak ustaz. Masa tu lebih kurang pukul 9.30 malam. Mula-mula aku tak tahu apa tujuannya. Rupa-rupanya ayah bawa mereka untuk tengok-tengokkan rumah sewa kami tu dan juga adik Haikal. Ustaz tu beritahu sebenarnya rumah tu dah didiami oleh satu keluarga jin, dan jin tersebut juga ada seorang anak yang sama besar dengan Haikal. Anak jin tu lah yang selalu datang bermain dengan Haikal. Jin tu tak berbahaya, tapi perlu dipisahkan daripada Haikal sebab ada kemungkinan besar Haikal akan dibawa ke alam mereka seandainya mereka berminat dengan Haikal. Kalau perkara itu terjadi, memang akan sukar untuk dapatkan Haikal semula. Malam tu ustaz tersebut telah pagarkan seluruh rumah sewa kami tu. Ustaz pesan, pastikan Haikal berada di dalam kawasan rumah. Jangan keluar. Ustaz janji akan datang semula 3 hari kemudian. Keesokan harinya aku dapati Haikal nampak resah dan sedih. Murung je semacam ayam berak kapur. Aku tanya Haikal, kenapa dia macam sedih je? Nampak tak ceria seperti biasa. Haikal kata dia tunggu kawan dia. Selalunya kawan dia dah datang ajak bermain, tapi hari tu langsung tak nampak kelibatnya. Aku yakin anak jin tu tak dapat masuk ke dalam rumah sebab ustaz dah pagar kawasan rumah sewa kami tu. Petang tu selepas balik sekolah aku cari Haikal. Haikal tak ada dalam rumah. Aku berlari cari mak. Mak ada dalam bilik sedang tidurkan adik bongsu aku. Bila aku beritahu Haikal tak ada, terus mak bergegas bangun. Kami cari sekeliling rumah tapi tak jumpa. Pintu dapur terbuka luas. Sah, mesti Haikal dah keluar dari rumah. Aku dan mak cari sekeliling rumah, tak jumpa. Lebih kurang 1 jam kemudian, ayah balik kerja. Mak terus beritahu ayah sambil menangis. Ayah beritahu jiran-jiran untuk carikan Haikal. Selepas maghrib, ketua kampung turut sama mencari Haikal. Ada lebih kurang 30 orang kampung yang datang membantu. Ayah dah tak senang duduk. Terus ayah keluar cari pak ustaz yang datang ke rumah kami tempoh hari. Lebih kurang pukul 10 malam, pak ustaz tu pun tiba. Pak ustaz kata Haikal tak jauh. Ada di situ je. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar. Masa tu dah hampir pukul 11 malam. Tapi kami masih belum jumpa Haikal. Selepas pak ustaz membaca surah-surah Al-Quran di pokok pisang di belakang rumah tu, tiba-tiba terdengar suara Haikal menangis tak esak-esak di celah-celah rimbunan pokok pisang di situ. Kami terus dapatkan Haikal. Syukur Alhamdulillah, Haikal selamat dijumpai. Ayah tanya Haikal, dia ke mana? Kenapa dia duduk di situ? Haikal jawab, dia ada di bawah pokok pisang tu je. Dia nampak orang-orang kampung sedang mencari dan memanggil-manggil namanya. Tapi Haikal tak mampu menjawab. Seolah-olah mulutnya terkunci. Kata Haikal lagi, kawannya datang petang tu tapi tak boleh masuk. So dia panggil Haikal keluar. Mula-mula kawan tu ajak Haikal menyorot di bawah rimbunan pokok pisang tu. Haikal hanya menurut je. Tak lama kemudian, tiba-tiba muka kawannya tu berubah seperti hantu yang biasa dia tengok di kaca TV. Matanya merah menyala, rambutnya kusut masai dan seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur. Anak jin tu marah sebab persahabatan mereka terhalang akibat rumah kami telah dipagar oleh pak ustaz. Dan pada masa itulah mulut Haikal terkunci. Selepas pak ustaz membaca surah-surah Al-Quran di depan rimbunan pokok pisang tu, barulah Haikal boleh bersuara dan menangis. Haikal sangat lemah dan tak bermaya sebab seharian tak makan dan minum.
Syukur Alhamdulillah, Haikal ditemui selamat. Pak Ustaz cakap, ada beberapa kes disorok oleh jin. Mangsa biasanya hilang ingatan atau menjadi gila selepas ditemui. Kiranya Haikal sangat-sangat bertuah. Selepas kejadian tu, ayah telah dapatkan satu rumah sewa yang lain. Kami berpindah ke rumah sewa yang baru. Jarak rumah baru ni lebih kurang 1 kilometer je dari tempat kerja ayah. Alhamdulillah, rumah sewa baru tu lebih selesa dan kami tak lagi diganggu dengan makhluk gaib. Macam, seram tak? Sekiranya korang berpindah ke rumah baru, pastikan rumah tersebut tidak dihuni oleh makhluk gaib. Lebih-lebih lagi, jika rumah tersebut telah lama tak berpenghuni. Dipercayai, rumah yang terbiar kosong akan didiami oleh makhluk-makhluk gaib. Sebelum berpindah, korang jangan lupa azankan rumah tersebut di setiap penjuru dan kerapkan membaca Al-Quran supaya jin dan syaitan tidak mengganggu. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian video untuk kali ini. Sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang menarik, cuba tinggalkan di ruangan komen. Saya akan cuba jadikan satu video yang menarik, insya-Allah. Sebelum tu, jangan lupa support channel ni. Subscribe dan like. Sokongan korang amat bermakna. Okeylah, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.